Sebenarnya, jadi kita tampak sebenarnya, hakikat kepada bila bercerita soal pentadbiran, soal nak jadi pemerintah dan sebagainya, PAS tak pernah berminat pun untuk nak jadi ke depan dalam pemerintahan. Sebab kalau mereka nak ke depan dalam pemerintahan, Pak Bos sebut tadi, paling banyak kerusi sekarang PAS. Tetapi kenapa dia tak nak bagi orang PAS, Haji Adi ke, siapa ke, Dr. Ibrahim Tuan Man ke, sebagai ketua pembangkang? Tahu kenapa? Mudah je tuan-tuan. Hadi Awang, Anwar Ibrahim, agak-agak sekufu dah. Dia umpama masuk dalam gelanggang nak boxing, yang depan tu Pacquiao, lawan Isordi Morni, agak-agak lah. Dia umpama macam tu, level tak sama tuan-tuan. So dia duk cari dalam kalangan pembangkang ni, yang 73-74 orang ni, nampaklah Hamzah Zainuddin ni boleh pakai sikit lah, boleh cara kata orang, boleh lah pakai, kan, boleh lah. So dia letaklah Hamzah Zainuddin kat situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bukan Mahyudin ataupun apa nama Hadi Awang? Nanti senang nak munting. Is. Sekejap Is, sebelum tu, okey, saudara Jimmy ada apa-apa nak ni? Oh, Jimmy senyap Ya, Jimmy ada apa? Saya nak tambah tentang apa? PAS tadi kan. Setuju ke kalau kita bagi tahu yang Islamofobia secara intermuslim ni wujud dah dalam Malaysia? Saya boleh katakan industri Islamofobia. Sebab kenapa kita sebut industri? Sebab benda ni dah dijadikan, dah difabricate dan didistribute dan membawa untung. Panel VIP boleh setuju ke kalau kita katakan Islamofobia antara intermuslim? Sebab sebelum ni kita sedar Islamofobia datang daripada media barat, fungsinya untuk menakut-nakutkan non-muslim kepada muslim. Sekarang ni apa yang terjadi, kita sesama muslim takut sesama muslim. Setuju ke kalau kita apa justify kalau macam tu? Okay, saya jawab Now mungkin perkataan Islamofobia tu tak berapa tepat sangat lah, sebab Islamofobia maksudnya fobia kepada Islam, kepada satu benda, fobia kepada satu benda. Tapi saya lebih nampak dia sebagai dia jadi it's us or them. Dia mewujudkan satu dikotomi, satu pemisah di antara dua golongan, padahal golongan yang sama ni, nama Melayu, agama Islam, IC sama, mak bapak pun Islam, keturunan Islam, tetapi bila masuk dalam kancah parti ni, akhirnya dia ada dikotomi, dia ada pembahagian. Pembahagian dia apa? Pembahagian dia bukan setakat beza daripada segi pandangan politik, which is normal, tetapi dilihat pandangan akidah. Dan itu yang bahaya. Pandangan akidah tau, Islam sama Islam, tapi dia pisahkan sehingga ke level akidah. Now, soalan ini yang kita kena tanya, kenapa? Saya dah jawab benda ni dalam satu live itu. Saya kata sebab cara pemahaman setengah golongan, terutama dalam PAS ni, tentang makna politik, pemaknaan politik itu dalam konteks asas Islam sangat berbeza daripada kaedah yang betul, kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa dia? Okay, kenapa timbul yang tadi tu, bila kita sebut ada dikotomi, ada pembahagian tu? Dalam Islam ni dia ada tiga kategori besar. Kita ada akidah, kita ada ibadah khusus, dan kita ada muamalah, munakahat, muamalah yang sewaktu dengannya. Dan tiga perkara ini, orang kata universe ini, ada tiga law yang berbeza. Dia ada tiga maksim yang berbeza. Law, dia punya law dia berbeza, undang-undang dia berbeza. Dalam akidah dan ibadah, dia menggunakan undang-undang. Tidak ada ibadah, tidak boleh beribadah atau akidah melainkan dengan wahyu. Maksudnya semua benda lain haram melainkan ada wahyu. Contoh, sembahyang Zuhur 4 rakaat dalam keadaan biasa, bukan musafir. Tiba-tiba kita kata 4 ni tak cukup Islamik lah, aku dah buat 7, barulah Islamik. Boleh ke tak boleh? Tak boleh, sebab tak ada wahyu kata 7, dia mesti 4. So kita kena berlandaskan wahyu. Boleh ke kita kurang 3 sembahyang Zuhur? Tak boleh, sebab wahyu kata 4.
So itu prinsip kepada dua tadi, akidah dan juga ibadah, usus. Whereas kepada muamalah is different. Muamalah ni adalah semua perkara adalah boleh, melainkan ada nas yang menegah. Maksudnya kita nak, apakah hukum meminum di dalam cawan berwarna biru? Kalau cari dalil, haram tak jumpa dalil tu. Tak akan jumpa apakah hukumnya, boleh ke tidak. Bolehlah selagi mana tak ada dalil kata haram memakan minum di dalam cawan biru. Tapi ada satu hadis kata haram pakai baju warna kuning. Ya. Hadis haram pakai baju warna kuning. So akhirnya ulama bahaskan, oh sebab bukan haram tapi macam ni. So maksudnya ada dalil tetapi ada perinterpretasian terhadap dalil tersebut. Now, soalan kita adalah politik itu letak di dalam kategori mana di antara tiga ni? Adakah politik itu akidah? Adakah politik itu ibadah khusus? Adakah politik itu muamalah? Ya. Nah, faham kita semua ni majoriti ahli sunnah wal jamaah kecuali Syiah je kata politik itu akidah. Ahli sunnah wal jamaah menganggap politik ini sebagai muamalah. Betul. Apa maksud muamalah? Itu saya sebut dalam live malam tadi, di mana di mana dalil memandu kita. Dalil memandu politik. Maksudnya apa? Semua dalam politik ni boleh. Kita nak cakap tentang sosialisme ke, kapitalisme ke, demokrasi ke, apa semua boleh. Kemudian kita tengok secara khusus, ada tak dalil yang menegak? Oh, rupanya dalam kapitalisme ada riba. Ini haram. So dalilnya haram, tak boleh ambil riba. So kita kena buat alternatif. Ya. Insurans, oh konvensional ni haram. So kita kena buat alternatif. Tapi secara asasnya boleh tak insurans? Boleh. Tapi kita kena sesuaikan mengikut dalil. Itu maksud dia, sebab itu muamalah. Tetapi ada pandangan di dalam PAS memandang bahawa politik ini akidah. Sebagaimana Syiah, sebab Syiah memandang politik itu imamah. Imamah itu adalah perkara akidah. Itu yang menjadi dikotomi, pertembungan. Sebab itu ada baru-baru ni ada seorang, saya tak tahu orang PAS, dia kata apa? Atas kepada agung, atas kepada sultan adalah ulama. Saya tak tahu mana dia pergi belajar benda tu. Atas kepada pemerintah adalah ulama. Tuan-tuan, saya nak cerita, apa ulama? Siapakah ulama paling besar di dalam sejarah Islam selama lebih 1000 tahun yang atas daripada khalifah? Kita bercakap tentang Imam Nawawi, kita bercakap tentang Abu Hanifah, kita bercakap tentang Imam Syafi'i, kita bercakap tentang Bukhari, kita bercakap dengan Ibn Taymiyah, kita bercakap tentang Ibn Katsir, kita bercakap tentang apa orang kata anak murid Ibn Taymiyah, apa orang kata? Siapa nama dia? Ibn Qayyim. Kita bercakap tentang ulama-ulama yang besar di dalam semua mazhab. Semua mereka, dia tidak berada di atas khalifah, tetapi dia berada di sisi khalifah. Apa function dia? Function dia mengkritik khalifah kalau dia buat benda yang salah. Imam Malik dalam Al-Muwatta, Imam Malik, khalifah pernah kata pada beliau, Imam Malik ni, dia kata apa? Kita nak jadi, kenapa Mas sangat naik ni Rahman? Kita nak jadikan Al-Muwatta ni sebagai kitab rasmi umat Islam. Imam Malik kata apa? Jangan, dia kata, jangan. Sebab aku ni hanyalah salah seorang daripada pemikir. Kalau kita buat macam tu, seolah kita restrictkan pemikiran. Sebab benda ni luas. Fiqh itu luas. Islam itu luas. Faham? Jadi dalam pada perkara ini, kita kena faham, dalam perkara ini, PAS ni dia melihat cara pandang dia, which is dia punya paradigma dia kepada apa itu politik berbeza dengan paradigma kita. So dengan memahami ini, barulah kita faham kenapa ada Ustaz PAS kata undi Pakatan Harapan, undi BN masuk neraka, tak sokong RU 355 tanam jirat Cina. Baru kita faham, oh sebab dia memandang politik ini, sebahagian kecil daripada mereka, sebagai akidah, bukan muamalah. So kalau kita memahami benda ni, dan baru kita boleh berinteraksi dengan mereka. Dan majoriti yang duduk kat bawah ni, yang duduk komen-komen dan maki-maki kita daripada orang PAS ni, dia orang tak faham pun konsep ni. Mereka adalah golongan pentaklid buta. Mereka adalah pentaksub. Dia kata takkanlah lebay nak menipu. Takkan Tok Guru tak tahu. Bukan masalah Tok Guru kau orang tak tahu. Tok Guru kau orang salah dalam pemahaman ilmu dia. Macam kau hebat sangat. Tak percaya, bawa Tok Guru kau berdebat dengan aku. Kita berdebat pasal isu ni. Tengok hebat tak hebat. Tak payah saya lah
Pak Mus tinggi sangat, Afnan ni tinggi sangat ilmu dia. Debat dengan saya lah. Debat dengan saya, ilmu agama saya rendah. Ilmu agama saya ni tak tinggi. Debat dengan saya cukup.